Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kerajaan harus bertanggungjawab di atas kegagalannya. Baru-baru ini, Bank Dunia telah membuat semakan semula unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia dan menurunkannya dari 6.0% pada Disember tahun lalu kepada 4.5% untuk 2021. Kelemahan tadbir urus kerajaan pintu belakang yang gagal membendung penularan wabak COVID-19 dan kelembapan program vaksinasi menjadi penyumbang terbesar kepada semakan turun unjuran tersebut, kata Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berlarutan telah memperjudikan nasib ramai orang dan entiti perniagaan. Penggunaan strategi lapuk tapi mengharapkan hasil akhir yang berbeza memang membawa Malaysia tidak kekal pada kedudukan yang sama seperti tahun lalu, katanya dalam rencana yang diterbitkan Malaysia Kini. Beliau melihat Malaysia sekarang berada pada tempat yang berbeza. Cuma malangnya perubahan itu membawa Malaysia terjunam lebih jauh. Ini dicerminkan secara jelas melalui jumlah kes harian yang terus tinggi dan kematian yang meningkat saban hari, katanya. Menurut beliau, kelompangan terbesar pakej kesejahteraan rakyat dan pemulihan ekonomi negara pemulih yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadi Yassin ialah kelembapan reaksi dan bantuan kerajaan kepada rakyat yang sedang merana. Salahuddin mengambil contoh bantuan tunai yang akan diberikan mulai Ogos. Apakah logik di sebalik keputusan ini? Soalnya. Beliau juga membangkitkan tentang pelaksanaan bantuan kepada sektor perniagaan. Katanya majikan masih belum menerima bantuan program subsidi upah PSU 3.0 yang dijanjikan apatah lagi bantuan PSU 4.0 yang baru diumumkan. Kerajaan seharusnya perlu mengembeling usaha mempercepatkan proses penyampaian bantuan segera, bukannya hanyut dengan publiciti dan retorik semata-mata, ujarnya. Beliau juga mengkritik pakej bantuan dan rangsangan yang diumumkan Perdana Menteri terlalu kecil jumlahnya. Jumlah terkumpul pakej-pakej yang telah diumumkan adalah sebanyak 530 bilion ringgit. Namun, jumlah sebenar yang keluar dari poket kerajaan hanyalah sebanyak 15% atau 83 bilion ringgit. Jumlah ini juga hanyalah sekitar 6% daripada keluaran domestik negara kasar, KDNK. Membandingkan dengan pelan pemulihan negara-negara lain seperti Singapura 19.5%, Thailand 8.5% atau Filipina 6.5%, Salahuddin berpendapat ia suatu peratusan yang amat kecil. Menurut bekas Menteri Pertanian dan Industri Makanan itu, kerajaan yang mengutamakan rakyat sepatutnya tidak teragak-agak untuk berbelanja demi menyelamatkan ekonomi dan kehidupan rakyat. Salahuddin juga mengingatkan kerajaan supaya tidak lupa memastikan bank-bank dan institusi kewangan tidak menangguk di air keruh dengan mengenakan faedah dan caj tambahan ke atas peminjam-peminjam yang terbabit. Beliau menyarankan agar peruntukan RM300,000 untuk bakul makanan diberikan terus kepada wakil-wakil rakyat dalam bentuk tunai agar bantuan tersebut dapat disalurkan dengan cepat dan menggunakan kaedah yang bersesuaian mengikut lokaliti masing-masing. Kata beliau, ini dapat mengelakkan program bakul makanan daripada mengalami nasib serupa seperti pemberian komputer riba yang masih tidak dapat ditunaikan sehingga hari ini. Ringkasnya, bantuan yang diumumkan adalah too little, too late. Pakej rancangan ini tidak dapat mendatangkan kelegaan kepada rakyat maupun perniagaan yang sedang tersepit. Seluruh kabinet kerajaan hari ini harus mengambil tanggungjawab atas kegagalan ini, tegasnya. Bukan hanya Pakatan Harapan yang mengatakan Perikatan Nasional gagal. Pemimpin UMNO yang berada di luar kerajaan juga turut mempromosi Perikatan Nasional tanda pagar kerajaan gagal. Namun, berbeza dengan Pakatan Harapan, UMNO sebenarnya turut terpalit dengan kegagalan itu kerana ramai pemimpin mereka memegang jawatan dalam kerajaan yang gagal ini. Mereka ialah Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri dan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Justru jika tak mahu terpalit dengan kerajaan gagal, keluarlah dari kerajaan tembok atap ini. Ada berani.